Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar Ustaz. Pada hari ini anda bersama sekali lagi bersama dengan Ustaz Aiman pada minggu yang kelima. Kita akan mempelajari tajuk yang baru, memahami keutamaan dalam tindakan pelajaran 5. So Ustaz mengharapkan pelajar-pelajar buka buku teks, muka surat 41 untuk kita sama-sama terokai tajuk ini insya-Allah. Seterusnya pelajar-pelajar kita akan sama-sama akan mempelajari objektif pembelajaran. Yang pertama, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan bacaan Al-Quran dengan lancar, bertajwid dan fasih. Dan seterusnya pelajar akan diterangkan sebab turun ayat Al-Quran. Dan Ustaz akan menerangkan maksud fiqh Al-Awliyah. Dan selain itu, Ustaz akan menerangkan pelaksanaan fiqh Al-Awliyat serta kepentingan fiqh Al-Awliyat, dan yang terakhir Ustaz akan mengajar kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan pengajaran ayat. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Seterusnya pelajar, kita sama-sama baca ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Ayat yang pertama, Aja'altum siqayatal haji. Maksudnya, adakah kamu menyangka perbuatan mereka minum kepada orang-orang yang menunaikan haji itu? Wa imaratal masjidil haram. Dan memakmurkan masjidil haram itu. Kaman amana billahi wal yaumil akhir. Sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wajahada fi sabilillah. Serta berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah. Mereka iaitu yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. A'zamu darajatan 'indallah. Adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Pelajar-pelajar sekalian, sebab turun ayat ini pelajar-pelajar, menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberikan minuman kepada orang yang menunaikan haji. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Percakapan mereka ini ditegur oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Saidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta turunlah ayat tersebut. Okey, jom pelajar-pelajar kita lihat maksud fiqh Al-Awliyat.
Fiqh al-awliya ni pelajar-pelajar, maksud dia mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip-prinsip syarak. Dalam prinsip asas dalam fiqh al-awliya ni pelajar, yang pertama apa-apa dia akan bersumberkan dari syarak. Yang kedua, dia mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Dan yang ketiga, dia akan mengambil kira keperluan semasa dan setempat, uruf. Dan yang keempat, dia akan mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Apa-apa perbincangan, dia akan rujuk kepada keperluan bersama. Dia tak akan selfish. Dan yang kelima, pelajar-pelajar dia akan mengambil kira tahap keupayaan seseorang individu. Seterusnya pelajar, kita lihat pelaksanaan fiqh al-awliyat dari sudut aplikasinya, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Contohnya, kita mestilah mengutamakan ilmu dalam menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab solat ini tiang agama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu paling utama. Yang kedua dari sudut aplikasinya, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Contohnya, kita mestilah mengutamakan mempelajari ilmu-ilmu perubatan dan kejuruteraan. Sebab inilah yang banyak membantu dan diperlukan dalam sesebuah negara. Dalam prinsip am, mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Sebelum kita nak lakukan sesuatu, pelajar-pelajar, ilmu ni penting. Apa-apa kita kena rujuk orang ilmu dan juga kita praktik dalam diri kita supaya apa yang kita lakukan itu adalah tidak sesat. Baik, dari sudut pelaksanaan fiqh al-awliya dalam kehidupan ni pelajar-pelajar, dari sudut amalan dia, yang pertama, mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Contohnya, mengutamakan sedekah berbanding dengan gotong royong. Sebab apa sedekah lebih bagus, lebih baik daripada gotong royong? Sebab apa? Sedekah ni dapat membantu seseorang individu yang dalam keadaan memerlukan bantuan. Kalau gotong royong ni boleh, tapi banyak makan je tak daripada menderma ataupun membantu. Yang kedua, pelajar-pelajar mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat yang berbentuk peribadi. Contohnya, mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding kita buat solat sunat dekat rumah, hari-hari buat solat sunat. Tapi kita tidak pernah menghiraukan jiran-jiran, tidak pernah membantu dan juga dalam keadaan bantu antara satu sama lain. So jangan pentingkan diri sendiri. Sebab itulah prinsip amnya, mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Itu yang amat penting. Ada dua perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini, pada topik ini, iaitu perkara pokoknya, iaitu usul, ialah perkara asas dalam Islam seperti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, segala perbuatan serta kelakuan kita mesti keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, perkara cabangnya ialah berbincang kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum pelaksanaan solat berjemaah. Bila kita dah hampir kepada Allah, dekat dengan Allah, berjemaah tu amat penting untuk kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Topik yang akhir sekali iaitu berkaitan dengan pengajaran ayat. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Yang ketiga, berhijrah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Dan yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu akan diberikan ganjaran pada hari akhirat. Alhamdulillah, selesai pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, Ustaz nak pelajar-pelajar buka buku latihan. Jangan lupa tulis hari dan juga tarikh. Salin latihan pengukuhan, padankan masuk ayat yang berikut. Ustaz nak pelajar-pelajar salin soalan dan salin jawapan dan jangan lupa sesuaikan soalan yang diberikan. Baik, seterusnya latihan pengukuhan. Soalan yang pertama, nyatakan sebab turun ayat yang ke-19 surah At-Taubah. Soalan yang kedua, nyatakan masuk fiqh al-auliyat. Soalan yang ketiga, nyatakan contoh fiqh al-auliyat dalam bidang berikut. Yang pertama, ilmu dan pemikiran, amalan, dan yang ketiga, tuntutan syarak. Serta yang keempat, terangkan dua kepentingan fiqh al-auliyat terhadap individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, terangkan dua pengajaran ayat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, soalan latihan kebat. Soalannya, terdapat sebilangan remaja mengutamakan rakan sebaya berbanding ibu bapa mereka. Berdasarkan pernyataan di atas, uraikan pendapat anda berdasarkan fiqh al-auliyat. Ingat lagi tak bagaimana nak jawab soalan kebat? Ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Good luck. Kalau pelajar-pelajar tak faham, jangan lupa SMS, WhatsApp ataupun Telegram dekat Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan bantu dan menjawab pelajar-pelajar. Dan Ustaz harapkan pelajar-pelajar jawab secara sendiri. Jangan tiru dengan rakan-rakan, faham? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, selesai kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala ilmu yang Ustaz sampaikan pelajar-pelajar dapat manfaatkan dan juga menjadi iktibar untuk pelajar-pelajar supaya lebih bersemangat untuk mempelajari dan juga mencari ilmu. Dan itu sahaja daripada Ustaz pada hari ini. Dan jangan lupa siapkan latihan yang Ustaz sampaikan dan hantar pada minggu ini melalui Snap, melalui grup Telegram. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata.